Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dapat bersama-sama mendengar tazkirah ringkas pada hari Jumaat ini di akhir bulan Rajab. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan keadaan kita sekarang, iaitu tuntutan semasa ujian. Jadi sebagai mukadimahnya kita renunglah surah Al-Fatihah yang kita baca di dalam solat. Salah satu rukun qauli di dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhirih. Jadi apabila kita membaca surah Al-Fatihah, lafaz yang paling awal, salah satu nama Allah yang paling awal kita sebut ialah Rabbi. Rabbi dia merujuk kepada penjaga, pentadbir, pengurus alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentadbir dunia seluruhnya, langit dan bumi, daripada dulu sehinggalah kepada selama-lamanya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mentadbir, maka Allah Taala memberitahu bagaimanakah cara dia mentadbir alam tersebut. Jadi Allah Taala nyatakan kepada kita cara pentadbirannya dengan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya Allah Taala mentadbir dengan penuh kasih sayang dan kerahmatan. Jadi lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim dia merujuk kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang berpanjangan dan berterusan kepada kita. Kerana lafaz Ar-Rahmah dia bermaksud Al-In'am. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Jadi sememangnya lah sebelum hari ini dan sebelum situasi yang menimpa kita berlaku, Allah Subhanahu wa taala berterusan memberi nikmat kepada kita. Memberi nikmat makanan, memberi nikmat kesihatan, memberi nikmat pergerakan, perjalanan dan seumpamanya. Kesemua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim dia merujuk kepada Ar-Raja. Maksudnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang amat banyak. Tapi dalam masa yang sama apabila kita membaca surah Fatihah, sekiranya manusia hanya merujuk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah, dikhawatiri manusia lalai dan dikhawatiri manusia tersebut terlupa bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan pergerakan manusia. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala iring nama Ar-Rahman Ar-Rahim dengan namanya yang menakutkan, iaitu nama Maliki Yaumiddin. Maksudnya Allah Taala dalam masa dia amat merahmati, memberikan nikmat zahir dan nikmat batin, nikmat yang besar dan nikmat yang tersembunyi. Dalam masa yang sama kita hendaklah menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala dia ialah Malik. Dia ialah yang memiliki kita. Jadi pemilik dia berhak membuat apa saja. Dia berhak memberikan nikmat dan dia berhak memberikannya sebaliknya. Waliyahzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila dia menyatakan tentang cara pentadbirannya,
Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dia mentadbir dengan nama Rahman Rahim. Dia mentadbir dengan memberi rezeki. Dia mentadbir dengan memberi nikmat. Dan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala juga mentadbir dengan nama Malik. Maksudnya Allah Ta'ala memiliki dan dia berhak melakukan apa saja. Dia berhak mematikan. Dia berhak menimpakan musibah, bencana, waliyahzubillah, semua perkara-perkara yang menakutkan manusia. Jadi nama Malik, dia merujuk kepada al-khawf, ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala mengulang lafaz kerahmatannya dengan dua nama, lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim. Jadi sepanjang kita hidup, Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan rahmatnya melebihi daripada kemurkaannya. Jadi pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Ar-Rahman dan dengan nama Ar-Rahim mempunyai satu tuntutan ke atas diri kita. Jadi apakah tuntutan apabila Allah Ta'ala menzahirkan nikmat? Apabila Allah Ta'ala waliyahzubillah menarik nikmat tersebut dan menzahirkan namanya Al-Malik, menzahirkan keagungannya, kegerunannya, ketakutannya dalam semua keadaan, sama ada keadaan nikmat ataupun keadaan sebaliknya, yang kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah iyyaka na'budu. Maksud tuntutan ke atas kita umat Islam semasa senang dan semasa di dalam kesusahan, musibah, bala dan seumpamanya, tuntutan ke atas kita ialah iyyaka na'budu, hendaklah kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menzahirkan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi sekiranya kita kurang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang ditakuti. Allah Ta'ala menzahirkan namanya Malik. Apabila Allah Ta'ala menzahirkan namanya Malik, maka Allah Ta'ala akan menghantar ujian-ujian kepada umat manusia. Dan apabila terzahirnya penzahiran nama Malik, ujian datang kepada kita, maka kita mesti menumpukan kepada ibadat yang dituntut ke atas kita, dan kita mestilah menumpukan kepada apakah perkara yang dapat menarik semula rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tuntutan yang mesti kita buat agar Allah Ta'ala menzahirkan semula namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita amat takut, kan, maksudnya sekiranya nama Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu tidak dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya Allah Ta'ala menzahirkan nama Malik, maka itulah keadaan yang amat menakutkan kepada kita. Jadi kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim dengan kita tadi kembali beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuntutan ke atas kita umat Islam ialah iyyaka na'budu, hanya kepada kamulah kami menyembah, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita menyentuh permasalahan ibadat, ibadat dia merujuk kepada dua. Satu, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu lagi ialah hubungan dengan manusia. Apabila kita menyentuh tentang ibadat, ibadat dia merujuk kepada hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi inilah dua perkara yang hendak kita usahakan sekarang, yang hendak kita pertingkatkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim semula. Apabila Allah Ta'ala menzahirkan namanya Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala akan mengangkat bala tersebut serta-merta. Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada manusia. Cuma syarat ni ialah kita benar-benarlah memperhambakan diri. Kita benar-benarlah bertaubat. Kita benar-benarlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk kita tadi kembali semula kepada Allah, dan untuk kita tadi memperhambakan diri kepada Allah, untuk kita tadi melaksanakan ibadat, maka sebagaimana telah kita bagi tahu, ibadat dia merujuk kepada hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan dengan manusia yang perlu kita fokuskan di masa ini ialah memperbanyakkan sedekah. Jadi Al-Khatib meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala, ahwanuhal juzam wal baras. Ketahuilah bahawa sesungguhnya sedekah akan menolak 70 jenis daripada segala jenis-jenis bala yang Allah Ta'ala turunkan. Dan bala yang paling rendah yang akan Allah Ta'ala tepis daripada umat manusia apabila manusia bersedekah ialah al-juzam.
Al-Juzam ni di zaman dahulu diistilahkan sebagai penyakit kusta. Dia ialah lambang ataupun dia ialah simbol kepada penyakit berjangkit. Dan dikata juga Al-Baras, iaitu penyakit sopak. Dia tidaklah berjangkit tetapi dia ialah lambang kepada penyakit yang tiada ubat. Jadi, dua jenis keadaan tersebut, penyakit berjangkit dan penyakit yang tiada ubat di sisi manusia, di sisi kefahaman manusia, tiada cara untuk kita tadi menyelamatkan diri kita, meminta agar Allah Ta'ala menurunkan semula rahmat, melainkan dengan cara bersedekah. Jadi itulah cara pertama untuk kita baiki hubungan dengan manusia, ialah dengan kita tadi bersedekah, memperbanyakkan sedekah. Jadi apabila kita membincangkan permasalahan sedekah, setengah orang dia kata, mungkin tak ada duit untuk dia sedekah, ataupun dia bukanlah orang yang berada untuk bersedekah. Jadi bersedekah mengikut kemampuan masing-masing. Maksudnya manusia mempunyai harta yang Allah Ta'ala bukakan, Allah Ta'ala lempah ruahkan harta, maka dia bersedekahlah dengan jumlah yang banyak. Dan manusia yang mungkin tidak dibukakan harta kepadanya di dunia, maka dia boleh bersedekah walaupun dengan sesuap nasi yang dimasukkan kepada mulut manusia. Maksudnya diriwayatkan dalam kitab Al-Mustazraf, seorang perempuan, dia sedang makan. Tiba-tiba apabila dia sedang makan, datang seorang peminta sedekah, meminta daripadanya makanan. Jadi dia ambil makanan yang dia nak suapkan kepada mulutnya tadi, dia letakkan di mulut peminta sedekah tersebut. Kemudian perempuan tadi setelah dia makan, dia bawa anaknya pergi kepada suaminya. Suaminya sedang bekerja di ladang. Jadi dia meletakkan anaknya berdekatan dengan suaminya. Kemudian dia pun pergi menunaikan hajatnya. Jadi mungkin suami ni pun pergi membuat kerjanya dan tak perasan anak tadi ada di situ. Bayi yang masih kecil. Kemudian tiba-tiba datang serigala menangkap ataupun mengambil anak tersebut. Dan apabila perempuan tadi datang dan dia melihat serigala tadi datang mengambil anaknya, maka dia mengangkat tangan berkata, "Wahai Allah, anakku. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, selamatkan anakku." Maka tiba-tiba datang seorang manusia secepat kilat memegang tengkuk serigala tersebut. Maksud serigala itu dah mula nak memakan anaknya. Datang manusia secepat kilat memegang tengkuk serigala tersebut dan melepaskan anaknya tanpa ada sebarang luka dan tanpa ada sebarang kerosakan, tanpa sebarang kemudaratan. Kemudian dia menghantar semula anak tadi kepada perempuan tadi dan dia berkata, anak kamu diselamatkan daripada mulut serigala tersebut kerana satu makanan yang kamu letak di mulut peminta sedekah tersebut. Jadi begitulah sedekah yang dituntut di dalam agama Islam. Maksudnya tak semestinya kita tadi bersedekah dengan nilai yang banyak. Mungkin kita bersedekah dengan RM1, Allah telah mengangkat bala tersebut. Mungkin kita bersedekah dengan RM10, 50 sen sekalipun, Allah telah mengangkat bala daripada diri kita dan daripada semua umat Islam. Dan Imam Yahya bin Mu'az, dia berkata bahawa aku tidak mengetahui satu amalan yang amat kecil, maknanya sebiji beras ataupun sebiji gandum yang sama beratnya dengan gunung di seluruh dunia, melainkan daripada sedekah. Maksudnya sedekah apabila kita berikan, walaupun kita rasa aku sedekah sekeping roti ataupun aku sedekah sesuap nasi, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia menyamai gunung-gunung di dunia dari segi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau di Turki, maksudnya mereka sebarkan video baru-baru ni, maksudnya di malam tadi, apabila telah diketahui bala turun, maka umat Islam di Turki, maksudnya ahli-ahli perniagaan dan pemuda-pemuda di sana, mereka beli makanan-makanan dan mereka letakkan di jalan raya. Maksudnya letakkan di tempat fakir-fakir miskin. Dan apabila bangun pagi, maksudnya mereka rakam video tersebut kan, maksudnya bangun pagi di tengah-tengah jalan tadi, di tempat yang selalu didatangi oleh fakir-fakir miskin, mereka mendapati ada makanan seperti beras, gandum, barang-barang kering yang diletakkan di tengah-tengah jalan, sedekah kepada umat Islam. Moga-moga Allah Ta'ala mengangkat bala tersebut daripada negara mereka dan daripada negara semua umat Islam. Dari itu hubungan pertama lah yang kena kita baiki. Pertamanya ialah hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan manusia tersebut kita mulakanlah dengan kita tadi bersedekah, walaupun RM1 kan, walaupun RM10. Maksudnya kita boleh tengok di mana ada tempat orang kesusahan, di mana ada NGO yang mengumpulkan dana,
untuk mangsa-mangsa pelarian. Kita sedekahlah walaupun RM1 dan kita niatlah agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal tersebut dan menjauhkan bala daripada umat Islam. Itu yang pertamalah. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak kita usahakanlah. Setelah kita tadi mengusahakan hubungan dengan manusia, hablum minan nas, dan yang terakhir kita fikirkanlah tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu, dia menyatakan dalam kitabnya Al-Hawil Al-Fatawa. Maksudnya Imam Suyuti mendatangkan satu persoalan. Adakah berzikir, bertasbih, berdoa menyamai sedekah? Dan maksudnya sama kedudukannya dengan sedekah untuk menolak bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu dia menjawab, dia berkata bahawa sesungguhnya hadis-hadis dan periwayatan-periwayatan amat jelas pada menyatakan fadilat bahawa sesungguhnya salah satu lagi ibadat yang akan menjauhkan bala ialah dengan kita tadi berzikir, bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Suyuti berkata bahawa sesiapa yang memperbanyakkan bertasbih, berzikir, berdoa, nescaya Allah Ta'ala akan memeliharanya daripada bala bencana, daripada musibah. Allah Ta'ala akan memeliharanya daripada syaitan, daripada kemudaratan, daripada racun, daripada gigitan binatang berbisa, dan daripada dia tadi ditimpa sesuatu perkara yang tidak disukai. Dan Imam Suyuti menyatakan bahawa Imam Nawawi radhiyallahu anhu menyatakan perkara tersebut dengan panjang lebar di dalam kitabnya Al-Azkar. Dan Imam Suyuti membawa satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tabarani dan daripada Imam Al-Baihaqi bahawa sesungguhnya telah sah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, annaha tadfa'u sab'ina baban min ad-dur adnaha al-faqr wa fi riwayatin adnaha al-ham. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka dia akan menolak 70 pintu daripada pintu-pintu kemudaratan. Paling minimum ialah kefakiran, paling rendahnya ataupun kegelisahan. Dan Ibnu Asakir radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Tarikh Dimashq bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, lafaz la ilaha illallah akan menolak daripada orang yang membacanya 99 baban minal bala, 99 pintu daripada bala yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi salah satu ibadat yang dinyatakan oleh Imam Suyuti radhiyallahu anhu ialah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dan bertahlil membaca la ilaha illallah. Dan salah satu ibadat lain yang kita boleh amalkan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya di zaman kami terdapat dua keamanan yang Allah Ta'ala kurniakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kedua keamanan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Islam. Pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menurunkan ujian yang berat ke atas umat manusia selagi mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada bersama-sama mereka, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menurunkan ujian azab bala bencana selagi mana manusia tadi beristighfar. Jadi Abu Musa Asy'ari berkata, amman Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad mada. Adapun sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad mada, maka dia telah pergi meninggalkan kita. Wa ammal istighfaru fahuwa da'irun fikum ila yaumil qiyamah. Jadi Abu Musa Asy'ari berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya al-istighfar, maka dia berkekalan di sisi kamu sehinggalah pada hari kiamat. Jadi salah satu untuk kita tadi melaksanakan ibadat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dengan beristighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud mungkin kita dah kurang, maksudnya kita mungkin banyak bersembang atau bercakap perkara dunia atau bercakap perkara yang kurang berkaitan dengan Allah dan akhirat, maka pada ketika ini kita banyaklah istighfar. Bacalah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, sehinggalah kepada
bilangan sama ada 70 kali ataupun 100 kali. Ataupun setengah ulama' berkata sekiranya kita memang ada masa kelaparan, kita duduklah kita bacalah sebanyak 1000 kali setiap hari. Jadi itu yang kedua. Pertamanya kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita membaca tahlil dan kita beristighfar. Dan yang terakhir sekali sebagai penutupnya, Imam Hakim radhiyallahu anhu dimeriwayatkan daripada Aisyah. Maka sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa memberi manfaat kepada bencana-bencana yang telah turun dan kepada yang telah pun turun. Sesungguhnya bala tadi nak turun, maksudnya sebala tadi turun, maka dia akan disambut oleh doa-doa. Dia akan disambut oleh doa-doa orang Islam. Dan dia akan menjauhkannya daripada umat Islam. Dia akan bergumpal sesama mereka, akan diselamatkan daripada umat Islam sehinggalah pada hari kiamat. Dan hadis tersebut dinyatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil-Fatawa. Maksud dalam hadis yang lain, Imam Tabarani meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi bersabda, wadfa'u ankum tawariqal bala'i bid-du'a. Jauhkanlah daripada diri kamu serangan-serangan bala Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Fa inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa memberi manfaat kepada musibah yang telah turun dan kepada musibah yang masih belum turun. Adapun yang telah diturunkan, ma nazala, adapun musibah yang telah turun, yakshifuhu, maka doa akan membuka, akan menjauhkan segala musibah tersebut. Wa ma lam yanzil yahbisuhu. Adapun bala yang masih belum turun, maka dia akan menyekat bala tersebut. Jadi itu pesanan terakhirlah daripada Imam Suyuti dan daripada imam-imam yang lain, agar kita tadi memperbanyakkan doa. Maksudnya kita duduklah betul-betul di atas sejadah, kita bacalah surah Yasin, yang kita sembahyang sunat atau kita sembahyang fardu. Lepas tu kita berdoalah bersungguh-sungguh agar Allah Ta'ala mengangkat bala daripada umat Islam dan daripada seluruh umat Islam di negara kita dan daripada seluruh dunia. Cuma dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, masa sekarang kita dituntut apabila berlaku musibah, kita dituntut untuk berdoa. Cuma persoalan ni, salah satu yang telah berlaku lah di zaman Nabi Yunus AS, apabila bala ingin datang kepada kaumnya, maka kaumnya tadi apabila melihat bala ujian Allah Ta'ala ingin datang, mereka berpusu-pusu pergi. Maksudnya ketika itu Nabi Yunus sudah keluar. Maka mereka pergi ila syaikhin min baqiyati ulama'ihim. Mereka pergi kepada rumah satu orang yang tua, yang berumur daripada kalangan ulama'-ulama' mereka. Maka mereka berkata kepadanya, apakah nasihat kamu kepada kami? Maka seorang tadi, syekh yang tua tadi berkata, qulu ya hayyu hina la hayya wa ya hayyu muhyal mauta ya hayyu la ilaha illa anta faqalu fakushifa anhumul azab. Maksudnya, salah satu usaha kita apabila kita nak Allah Ta'ala menjauhkan bala, ialah kita mintalah daripada orang-orang yang berumur. Kan kita mintalah daripada orang-orang soleh yang berada di kawasan kita. Kan kita minta daripada ini supaya dia tadi mendoakan kepada kita. Maksudnya mereka tadi menunggu. Ada tak permintaan daripada manusia? Ada tak manusia tadi datang merayu kepada mereka? Kerana kita meminta daripada mereka ialah lambang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka ialah manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya doa kita yang muda-muda ni mungkin Allah Ta'ala tak perkenankan kerana dosa kita yang banyak, kecintaan dunia kita yang banyak, kelalaian kita yang banyak. Tetapi doa-doa orang yang sudah berumur, orang-orang ahli ibadat, orang-orang soleh, terutamanya orang yang berumur 60, 70, 80, 90, itu semua ialah orang-orang yang telah diampunkan dosa. Dan sekiranya mereka berdoa dan mereka lah payung kepada kita daripada azab, jadi kita mohon dah, kita ada ibu bapa kita, kita ada sahabat-sahabat kita, ada jiran, kita ada kenalan orang-orang di kampung, orang-orang soleh ahli ibadat, maksudnya kita mohon dah daripada mereka agar mendoakan agar Allah Ta'ala mengangkatkan bala tersebut. Jadi itulah serba sedikit tuntutan ke atas kita di masa apabila Allah Ta'ala menurunkan ujian kepada kita. Maksudnya ujian tersebut ialah penzahiran daripada nama Allah Ta'ala Al-Malik. Jadi kita mohon daripada Allah Ta'ala agar menzahirkan semula namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, nama yang pengasih, penyayang, pemberi nikmat kepada kita. Dan kita dituntut dengan dua tuntutan. Maksudnya pertama ni ialah kita dituntut untuk beramallah dengan harta kita. Maksudnya harta kita tadi kita gunakanlah dengan kita tadi bersedekahkan harta tersebut. Dan kita dituntut dengan beramallah dengan lidah. Maksudnya lidah tadi itu kita
beristighfar, kita bertahlil, kan, kita berdoa, dan terakhir sekali kita dituntut dengan hati yang menyesali segala kesilapan yang telah kita lakukan. Maksudnya janganlah sekali-kali kita menyalahkan orang lain, kan, maksudnya kita salahkan diri kita sendiri. Kesemua yang berlaku tadi ialah kesilapan diri kita masing-masing. Jadi sekiranya setiap daripada umat Islam bertaubat, menyesali kesalahan dirinya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatkan bala tersebut dengan segera. Dan terakhir sekali kita mengucapkanlah keselamatan kepada seluruh umat Islam, dan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua, kan, pihak yang berusaha menangani musibah yang menimpa umat Islam tersebut. Moga-moga Allah Taala memberi kekuatan kepada mereka, memberikan ganjaran kepada mereka untuk mereka tadi menolong umat Islam menangani perkara tersebut. Dan arahan daripada Syekh Usamah Hafizahullah Ta'ala, dia berkata, maksudnya apa saja arahan yang diberikan oleh kerajaan, maka wajib ke atas kita untuk mentaatinya, kan, kerana kita tadi tidak mengetahui apakah kemaslahatan, apakah perkara yang bermanfaat kepada diri kita, maka mentaati ulil amri adalah satu kewajipan ke atas diri kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan diri kita dan umat Islam, dan memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Segala yang berlaku tadi, apa saja, sama Allah Ta'ala menzahirkan namanya Rahman Rahim, ataupun Allah Ta'ala menzahirkan namanya Malik Al-Khawf tadi, kesemuanya ialah tuntutan ke atas kita ialah Alhamdulillah, kita pujilah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita redalah dan kita bertenang, kan, maksud jangan sekali-kali kita menyalahkan orang lain, dan yang paling ditakuti kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dialah pemerintah, dialah penjaga alam semesta, dialah pentadbir, maka jangan sekali-kali kita marah kepada Tuhan ataupun berasa tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting di atas kita ialah tuntutan kita, iyyaka na'budu, maksudnya kita menjadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dengan membetulkan hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia tadi dengan bersedekah, kan, hubungan dengan Allah tadi ialah dengan kita mengembalikan hati kita kepada Allah, menghadapkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita gunakanlah lidah kita ni untuk menyebut ayat-ayat yang baik, zikir-zikir yang bermanfaat. Jadi moga-moga kita dapat sedikit, pertama untuk diri saya sendiri lah, nasihat kepada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat, dan moga-moga kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pengampunan dan taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik daripada Allah Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.